Assalamualaikum semua, saya Madam Farizat. Hari ini kita akan belajar tentang shift register. Jom kita lihat sama-sama. Jadi, apa itu register? Register adalah memory device yang boleh menyimpan lebih daripada satu bit information. Normally, satu flip-flop hanya boleh menyimpan satu bit information sahaja. Tetapi register dibuat daripada beberapa biji flip-flop yang digabungkan dan mempunyai satu common signal yang sama. So, common signal ni akan control the movement of data daripada dan kepada register. So, itulah yang berlaku, yang dikatakan shifting data. Okay, shifting data of 1 and 0. Sebab tu dia dipanggil shift register. Register dalam digital circuit ada dua basic function, iaitu sebagai satu data storage dan juga sebagai data movement untuk shifting the data. Shift register consists of an arrangement of flip-flop. So, lebih kurang je macam counter. But the important parts in the shift registers is that it's for storage and transfer data in digital system. Dia tak ada sequence of states dan normally kita akan gunakan D flip-flop. Kerana D flip-flop, input yang masuk hanya sama macam input yang keluar. Ini adalah sebab kenapa kita memilih D flip-flop sebagai storage element dalam registers. Bukanlah bermaksud JK flip-flop tidak pernah digunakan. Ada je digunakan. Tapi D flip-flop lebih banyak digunakan sebagai storage element. Okay, kalau kita tengok di sini, apabila D equal to 1, the output pun akan jadi 1 pada triggering edge. Okay? Dan apabila D equal to 0, the output pun akan jadi 0 apabila sampai kepada triggering edge. Dan ni adalah truth table untuk D flip-flop, iaitu bila D equal to 1 pada masa triggering edge dia output pun akan jadi 1 dan output Q bar akan jadi 0, which is set. Okay? Dan ini bermaksud dia akan store sebagai 1. Pada masa D equal to 0, pada triggering edge, the output Q also equal to 0, which means that it is a reset or else stores as 0. Okay, the figures here shows the basic operation of registers. Okay, nama registers ni, nama basic operation setiap registers ni bergantung kepada cara data masuk dan cara data keluar. Registers yang pertama ni namanya serial in, serial out. Okay, so kalau kita tengok data yang masuk yang pertama, dia 1 bit dan keluar juga 1 bit. Okay, so serial in, serial out, ataupun juga dipanggil sebagai shift right registers. Kita tengok dia shift daripada kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan. So dia adalah shift right. Berbeza pula dengan yang ni. Yang ni juga adalah data in, data out, tetapi dia adalah jenis yang shift left. So dia pergi daripada kanan ke kiri. So shift left. Okay. Registers ni pula dipanggil parallel in, serial out. Okay. Parallel in, serial out disebabkan oleh data yang masuk ni dia masuk sekaligus. Okay. Dia masuk sekaligus, which is parallel, dan dia keluar satu-satu. So dia dipanggil parallel in dan dia shiftkan satu-satu ke kanan dan keluar 1 bit. Register ni pula dipanggil serial in, parallel out. Okay. Data yang masuk ke registers ni adalah secara serial, satu-satu. Okay. Tapi output yang keluar adalah sekaligus, secara parallel. Yang ni pula adalah parallel in, parallel out. Dia masuk semua sekali dalam satu masa dan dia keluar juga pada masa yang semua sekali dalam satu masa. Registers ni pula dipanggil rotate right. Ini kerana registers ni dia shift right, tapi dia akan sentiasa data yang keluar akan masuk semula sebagai input. So dia rotate right. Sama juga dengan yang ni. Yang ni adalah rotate left. Dia akan shift ke kiri, tetapi setiap output yang keluar akan dimasukkan semula ke dalam sebagai input. Jadi apabila kita kata dia shift left, dia akan shift left ke arah MSB. Okay. So LSI yang masuk kat sini, dia akan shiftkan ke arah MSB.
LSI adalah left significant input. Okay. Manakala shift right pula adalah shift yang dia dimasukkan melalui MSB. Okay. So the right significant input akan dimasukkan sebagai MSB. Okay. Ada beberapa type registers yang dibuat bergantung kepada data movement dia, iaitu serial in, serial out registers, serial in, parallel out registers, parallel in, serial out registers, parallel in, parallel out registers. Okay, ini adalah contoh serial in, serial out. Dalam kes ni dia adalah 4 bit serial in, serial out. Okay, so kita ada 4 flip-flop dan data yang masuk adalah serial data input, which is 1 bit pada satu masa, dan yang keluar adalah 1 bit juga pada satu masa. Okay, so the bit entered serially dan rightmost bit akan masuk dahulu, which means dia adalah LSB. Okay, ini adalah contoh pergerakan di dalam registers yang mengandungi 4 biji flip-flop, dan cara masuknya adalah serial in dan juga serial out. Okay, kalau dilihat di sini, data input akan dimasukkan pada flip-flop yang pertama dan output daripada flip-flop pertama akan disambungkan ke flip-flop yang kedua, dan flip-flop yang kedua punya output akan disambungkan kepada flip-flop yang ketiga punya input. Okay, so seterusnya. Okay, dan keempat-empat flip-flop ni mempunyai satu clock yang sama. Okay, so dari sini kita akan tengok clock ni adalah positive edge clock. Sebagai contoh, input yang akan dimasukkan adalah 1010. Jadi LSB kepada input ini, okay, input yang akan dimasukkan adalah 1010. Jadi LSB kepada input ini adalah 0. So pada masa clock yang pertama 1010 ni, okay, 0 yang akan dimasukkan dahulu ke dalam input dimasukkan sebagai input kepada D flip-flop yang pertama. Okay. So pada masa PGT clock yang pertama, output kepada flip-flop pertama ni akan jadi 0. Okay. Pada masa PGT clock yang kedua, data 1 ni dah berada di input. So pada masa PGT ni, data 1 ni akan di transfer kepada output D flip-flop yang pertama. Dan pada D flip-flop yang kedua pula, data 0 tadi ni akan ditransfer kepada output D flip-flop yang kedua. Okay. Pada data bit yang ketiga, nilai kosong pula akan dimasukkan. So yang satu tadi dah di-shift kepada flip-flop seterusnya, dan nilai kosong juga akan di-shiftkan kepada output yang seterusnya. Sama juga apabila pada masa clock yang keempat, okay, nilai 1 dah diletakkan kepada D input, dan pada PGT nilai 1 akan di outputkan ke output D flip-flop yang pertama. Dalam kes ni, kita kata selepas 4 clock, barulah semua nilai 1010 tadi ni diletakkan di dalam flip-flop. Okay, bila kita diletakkan dalam flip-flop, yang bermaksud dia telah berada pada output setiap flip-flop tadi. Kita juga boleh menerangkan 4-bit operation tadi ni dalam bentuk table macam ni. Okay, table ni menerangkan at clock 0, okay, semua data input yang diberikan adalah clear. So semua output adalah 000, okay. Kita clearkan semua flip-flop tadi. Okay. Pada masa clock pertama, input yang diberikan adalah 1010. So nilai kosong akan dimasukkan dahulu. Selepas clock yang pertama, nilai kosong tadi ni dah ditransfer ke flip-flop 0. Okay, pada output flip-flop 0. Okay, pada clock kedua, sekarang ni nilai 1 pula berada pada input flip-flop yang pertama. Okay, so nilai 0 tadi dah ditransfer ke sini pada masa
selepas clock yang kedua. Okay. Pada masa clock ketiga, 10 akan berada pada input. Okay, so this 0 akan berada pada input dan 1 tadi ni dah ditransfer masuk sebagai output flip-flop yang pertama. Okay, so yang ni pun dah ditransfer. So pada masa flip-flop keempat, 0 tadi ni ditransfer masuk ke flip-flop yang pertama dan daripada 1 ditransfer kepada output flip-flop yang kedua dan 0 ditransfer pada flip-flop yang ketiga. Okay, so selepas clock keempat, okay, selepas clock keempat, 1 ditransfer masuk dan 0 akan bergerak ke seterusnya. Okay, so pada masa ni barulah semua selepas 4 clock, barulah semua 1010 tadi akan berada di dalam flip-flop. Okay, so that means the flip-flop stored 1010 after 4 clock. Okay, tapi output yang dikeluarkan masih lagi 0000. Okay, iaitu output awal flip-flop itu. So flip-flop ni mengambil masa 4 clock cycle untuk simpan semua data yang serial tadi. Okay, semua serial data. Dan dia juga mengambil masa 4 clock cycle untuk keluarkan semua data yang ada di dalam flip-flop tadi. So kalau kita nak keluarkan semua balik semula 1010 ni, kita memerlukan lagi 4 clock cycle. Ni adalah satu lagi contoh. Dalam contoh ni